وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Yang saya hormati sekalian, barisan pegawai takbir Surau Al-Kausar Sungai Duri, yang saya kasih sekalian, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni saya dapat sampai sekali lagi di surau tuan-tuan. Rasanya akhir saya mai di surau tuan-tuan ni 2018-19, tak ingat. Tapi hak saya tahu surau tuan-tuan banyak perubahan. Banyak sangat perubahan saya tengok. Alhamdulillah, syukur. Hak yang belah nun tak ada tau. Kolah tu tak ada. Hak belakang ada tau. Banyak perubahan. Banyak sangat perubahan. Tuan-tuan pun nampak tak tua mana. Saya duk jumpa Pak Ngah pun macam tu kat muka dia. Tak tua. Saya yang kuih tua. Tuan-tuan maintain lagu tu. Ada apa-apa ilmu yang tuan-tuan pakai tu, habis kamu hari ni kongsi mai. Nah, baik tuan-tuan. Saya mai ni di surau tuan-tuan, salah satunya untuk kita menghubungkan silaturahmi antara syafaat besok di padang mahsyar adalah syafaatul muslimin. Syafaat sekalian orang Islam. Selain pada syafaat Nabi, ada syafaat orang Islam. Nabi kata, besok kalau ada orang yang kita kenal dalam dunia ni, dia duduk dalam neraka Allah, lalu kita akan memohon kepada Allah, ya Allah, yang ni saudaraku, aku pernah kenal dia, dia pernah sama-sama dengan aku, boleh dah ya, keluarkan dia daripada neraka. Ini pentingnya hubungan silaturahmi. Dalam hidup ni tuan-tuan, ada perkara yang kita lupakan. Sebab setiap langkah kita ini menuju kepada akhirat. Kaki kita ni selangkah demi selangkah, bermakna langkah kita dekat kepada akhirat itu sendiri. Awal akhirat dan akhir dunia yang disebutkan oleh Nabi adalah kematian. Kita duk ingat banyak benda, tapi ada satu perkara yang kita sering lupa, iaitu satu makhluk Allah, nama dia syaitan. Syaitan ni kita sering lupa kat dia. Tapi
syaitan ni dia tak pernah lupa kaedah. Pasal apa dia tak pernah lupa kaedah? Sebab dia berdendam dengan Nabi Allah Adam AS. Lalu dia berdendam dengan kita ni. Sifat kebenciannya kepada Nabi Adam AS, kepada Siti Hawa, dia dendam terus kat kita ni. Dendamnya pasal apa? Dia tak mau bagi sebab dia rasa pasal apa Nabi Adam ni hak jadi khalifah, dia tak jadi khalifah. Lalu apa yang Allah perintah kat dia, dia tak mau ikut. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi dia dendam, dia marah, dia tak rasa tak puas hati sampai gelap. Sampai besok hari kiamat. Jadi siapa sasarannya? Kita. Kenapa dia tak penat? Dia nak rosakkan kita. Sebab rasa tak puas hati. Rasa tak puas hati dengan Sayyidina Adam AS. Lalu dengan kita-kita sekali, dia nak heret, masuk, ajak kepada tempat yang penuh dengan kesengsaraan, iaitu neraka Allah. Tapi kita selalu lupa kat dia. Syaitan ni dia tak pernah lupa kat kita. Dia tak pernah lupa dan tak pernah penat untuk menyesatkan kita. Dia tak pernah penat. Sampai bila? Sampai kita sakaratul maut pun demai nak rosakkan kita. Agar kita ni tadi balik menemui Allah dalam keadaan yang tak boleh sebut nama Allah. Dibagi kita lupa daripada mengucap dua kalimah syahadah. Pasal apa? Pasal dia tak mau bagi kita balik tempat asal kita. Mana tempat asal kita? Syurga Allah. Dia tak mau. Dia tetap tak mau. Dia berusaha sungguh-sungguh. Dia berusaha sungguh-sungguh agar kita semua jangan boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syaitan ni tuan-tuan, dia tak duduk dalam badan kita, tapi dia guna apa yang ada pada anak Adam, iaitu nafsu kita. Nafsu amarah yang tak pernah selesai dalam hidup kita. Lalu dia gunakan nafsu amarah yang ada dalam diri kita supaya menjadi penolong dia, agar kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini syaitan. Sebab itu Ibn Qayyim Al-Jawzi dia sebut, syaitan ni dia akan menggunakan 4 perkara yang ada dalam tubuh badan kita agar kita ni terpesong daripada jalan Allah. Sebab itu kata ulama, siapa yang boleh jaga 4 benda yang ada dalam tubuh dia, bermakna dia orang yang beragama. Tapi kalau dia tak boleh jaga 4 perkara dalam tubuh dia, dalam pada badan dia ni, 4 benda yang duduk dalam badan dia, bermakna dia tak boleh jadi orang yang beragama. Kerana apa? Kerana syaitan ini dia takkan benarkan kita untuk kita ini menyempurnakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Dia tak mau bagi. Dia tak mau bagi kita jadi orang baik. Dia tak mau bagi kita jadi orang tua yang baik, budak yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, kawan yang baik, seorang Muslim yang baik. Dia tak mau bagi. Dia tetap tak mau bagi. Dia kata, aku dah jadi ahli neraka. Aku tak mau hampa semua masuk syurga. Dia heret kita. Dia mau berusaha bersungguh-sungguh siang malam pagi petang. Sampai kita nak lena tu pun, kita lena ni pun tuan-tuan,
dia duk pegang kita. Nabi kata apa? Bila kita tidur, maka dia akan rantai kita dengan berapa rantai, berapa ikatan. Sampai tahu tu. Sampai tahu tu syaitan. Kita tidur balik malam ni, diikat kita dengan berapa ikatan, kata Nabi. Sehinggalah ikatan ini akan terbuka. Pertama, kalau kita jaga, kita ambil yang semayang. Kita boleh jaga tu, makna terbuka ikatan. Dan jaga kita tu dengan kita mengingati Allah. Ada orang yang dia tak boleh jaga. Tidur malam, dia tak boleh jaga. Jaga-jaga. Pukul 8 pagi. Subuh pun tak ada. Nah, semayang malam pun tak ada. Semayang witir pun tak ada. Bila kita jaga saja, maka terbuka satu ikatan. Lalu kita ambil yang semayang, terbuka ikatan yang kedua. Sebab orang boleh bangun, tapi tak boleh ambil semayang. Kita boleh bangun. Bangun-bangun, pergi bilik air, kencing. Lepas tu pergi cari katil keluar. Maknanya, tak terbuka lagi dua ikatan itu. Bila kita ambil yang semayang, maka terbuka satu lagi ikatan. Dah ambil yang semayang, belum tentu boleh semayang. Ketika kita buka ikatan yang terakhir, lalu orang yang lepas dia ambil yang semayang, dia berjaya ambil yang semayang, lalu dia mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Kata Ibn Hajar, kata ulama, saya lupa siapa nama ulama. Lupa. Tak lagi saya silap. Maka ibadat ataupun amal permulaan sebelum kita mengerjakan sembahyang tahajud, maka mulakan dengan 2 rakaat solat sunat yang ringan. Mana buat hak ringan dulu. Kerana apa? Kerana 2 solat sunat yang ringan ini membuka ikatan syaitan yang terakhir. Bila kita boleh buat sembahyang sunat 2 rakaat hak ringan ni tadi, barulah kita balas yang berat. Kita nak baca surah pertama Wadduha ke Sabbihis ke, lepas pada tu. Kerana telah terbukanya ikatan itu, ya, setelah kita melakukan salat sunat 2 rakaat. Sebab itu tuan-tuan, pada tubuh kita ini ada beberapa tempat yang syaitan gunakan agar kita ini jauh daripada kebaikan. Dia tak bagi kita dekat dengan kebaikan. Dia suruh kita dekat dengan kejahatan itu saja. Sebab itu kita tanya, pasal apa aku tak boleh beribadah? Pasal apa aku tak boleh jadi baik? Pasal apa baran aku tak boleh nak hilang? Tak panggil pongoi. Tak panggil baran. Tak panggil pongoi. Pongoi tak boleh hilang. Sikit-sikit nak bawa. Ya, sikit-sikit nak bawa. Bawa kereta rohon sikit nak bawa. Ya. Tak boleh buang marah. Pasal apa? Sebab antara sifat ahli syurga yang disebutkan kepada kita, Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, iaitu orang yang hati dia tak mudah marah. Dia bersifat dengan sifat al-hilmi. Ya. Kenapa aku ni tak boleh buang pongoi ni? Nak marah, saat-saat nak marah anak, saat-saat nak marah isteri, saat nak marah kawan. Ya. Kenapa aku tak boleh buang? Sebenarnya Nabi ajar kita, orang marah ni, ya, kalau tengok dalam hadis tak apa ya. Bila kita tengah marah, Nabi kata pergi ambil yang semayang. Kerana orang marah ni, dia berserta dengan syaitan. Dan syaitan ini unsur dia api. Suruh ambil yang semayang. Sampai Nabi kata tak boleh hilang lagi, baring pergi tidur. Maknanya, syaitan ini, dia tak mau bagi kita ni jadi orang baik. Sampailah kita tak boleh hilang marah.
Kalau kita tak boleh nak hilang marah, bermakna syaitan ni dia berjaya duk kat kita. Dia berjaya sesat kat kita. Cuba perhati tengok. Lah ramai orang duk gaduh. Sebab apa? Asalnya marah. Ramai orang duk bunuh orang. Asalnya apa? Marah. Apa yang terjadi tuan-tuan dalam alam ini? Apa yang kita tengok, banyak berlaku peristiwa yang tak apa elok. Sebab apa? Sebab orang ni marah. Ya. Dia kuat marah. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah. Kita yang dah mengaji lama ni pun tak boleh nak buang marah. Kita yang hafal Quran ni pun tak boleh nak buang marah. Kita yang berselawat ni tak boleh nak buang marah. Kita yang duduk di majlis yang baik pun tak boleh nak buang marah. Pasal apa? Kita kena tengok diri kita. Pasal apa aku tak berjaya? Pasal apa? Pasal apa? Kita kadang-kadang ambil benda ni terlalu remeh. Allah, syaitan saja. Ya, syaitan saja. Ya. Kita baca Quran dah, kita sembahyang jemaah dah. Kita buat apa lagi? Kita pergi umrah. Kadang-kadang pergi umrah di tanah haram ni pun kita duk bungoi ni. Tak boleh nak buang bungoi ni. Walaupun Nabi kata, orang yang marah ni nak selesai dia ambil yang sembahyang. Sebab ketika tu marah tu daripada syaitan, Nabi kata. Tak boleh nak buang lagi. Tak boleh nak selesai. Menjadi insan yang baik, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik. Sebenarnya Allah mahu kita jadi orang baik. Yang tu ya. Allah mahu kita jadi orang baik. Mana masa orang duk angkit jenazah kita, orang tak tanya mayat ni kerja apa, tak ada. Orang duk jawab, cikgu. Ada? Pernah dengar tak tuan-tuan? Tak ada. Orang tak tanya, angkit saja mayat. Mayat ni reta banyak mana? Banyak. Kata jemaah. Tak ada. Yang orang tanya apa? Apa khabar ini mayat? Maka makmum yang duk ramai-ramai main ni tadi, sebelum angkit dia kata apa? Baik. 3 kali tanya. Apa khabar ini mayat? Baik. Apa khabar ini mayat? Baik. Walhan kita bukan orang yang baik. Tapi kita mohon syafaah muslimin supaya kata kita ni baik. Kita tak baik. Baik apa? Kalau baca Quran hari ini pun tak boleh, baik apa? Kalau sembahyang sunat maghrib pun tak boleh, baik apa? Kalau zikir hari ini pun tak ada, baik apa? Kalau amal soleh pun tak ada, baik apa? Ilmu yang kita duk himpun, ilmu yang kita duk pulun, tak jadi kita ni orang baik. Sebab itu Imam Ghazali dia sebut, kita duk mengaji siang malam pagi petang supaya kita boleh jadi orang baik. Bukan suruh jadi orang alim. Sebab orang alim belum tentu baik. Tapi orang baik dia dah tentu alim. Kerana ulama kata kalau ingin melihat tingginya ilmu seseorang, maka lihatlah perubahan pada akhlak dia. Kui lama dia mengaji, kui dia berubah akhlak dan jadi baik. Bukan kui pandai bercakap. Pandai bercakap ni burung kekak tua. Dah burung kekak tua. Burung tiung, burung apa lagi? Pada kebah kan? Pada kebah kan? Pun pandai cakap lah. Kalau orang dulu-dulu bagi makan serbuk cili, biji cili bagi ada. Ajak dia, Assalamualaikum.
Orang lalu saja, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia tanya kat burung ni, antam tak apa kelebihan Assalamualaikum? Dia tak boleh jawab, dia kata Assalamualaikum. Begitulah keadaan orang yang dia tak tahu apa yang dia buat dalam hidup ni. Dia tak tahu. Apa aku buat dalam hidup ni? Kalau ilmu yang aku ambil, ilmu yang aku cari, ilmu yang aku tuntut tak boleh jadikan aku ni orang yang baik. Itu Imam Ghazali dia sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah Syurah Salikin. Banyak kita atas syurah dah ada sebut. Kelama kita mengaji menjadikan kita koi takut dengan Allah. Koi lama kita mengaji menjadikan koi kita rapat dengan Allah. Makin rapat. Nak tengok rapat tak rapat, tengok amal soleh kita. Lama dah kita mengaji, apa peningkatan amal soleh kita? Sebab itu Nabi sebut, meningkat sejak umur kita, tak meningkat amal kebaikan kita, maka umur ni tidak berkah. Walaupun tiap-tiap tahun anak kita buat mai kek, macam saya umur 55. Tahun ni 55, anak buat mai kek tulis 55. Sampai hari jadi saya bulan 11. Mai sampai hari jadi, anak-anak semua doa, Allah selamatkan ayah. Tapi ayah mengumpat tak berhenti selamat. Ayah kata ke orang tak berhenti selamat. Ayah semayang witir pun tak, selamat tak? Ayah semayang malam pun tak, selamat tak? Ayah tak berhenti maki orang, selamat tak? Ayah tak berhenti duk maki anak-anak, duk maki isteri, selamat tak? Dan tak ada amal soleh. Baca Quran tak? Semayang sunat tak? Buat baik tidak? Tidak melalui proses yang baik. Walaupun anak-anak kita tiap-tiap tahun duk doakan kita, tapi sepanjang peningkatan umur kita tidak bertambah kebaikan di dalam hidup kita, bermakna umur kita tidak dalam keberkatan. Nak tengok umur kita, umur aku ni berkat tidak, tengok apa peningkatan dalam hidup kita tentang amal soleh. Begitu juga tentang ilmu ni. Nak tengok ilmu aku ni manfaatkah atau menjadi laknat atas aku besok dekat akhirat, tengok proses amal soleh itu. Kalau kita mula menuju kepada kebaikan, ni nak bab ni, perubahan hidup kita sendiri tak sedar, kerana yang ubah kita adalah Allah. Kita tak sedar kita berubah. Kita takkan sedar kita berubah, kerana Nabi kata, orang yang Allah nak pilih dia jadi orang baik, Nabi kata apa? Allah bagikan dia kesempatan untuk berbuat amal soleh sebelum dia mati. Sebelum dia mati, kata Nabi, Allah nak bagi dia, nak pilih dia jadi orang baik. Nabi kata isti'malu. Allah bagi kesempatan dia untuk dia berbuat amal soleh, untuk dia jadi orang baik qabla mautihi, sebelum dia mati. Kalau kita dah hampir dekat dengan umur mati, macam saya ni dah hampir dah dekat 55, hampir dah. Dah nak sampai umur pencen 40, susah. Tapi kita yang boleh sampai umur pencen ni syukur. Pergi tengok kawan-kawan kita, 40 pi dah, 50 mati dah.
Takkan 60 sen pencen 60 tuan-tuan. Sen tu 60. Mula-mula sen 55. Merasa tak boleh. Keadaan kau ni tak boleh. Sambung 60. 60. 60. Rupa 52. Kolu tuan-tuan. Pasal apa? Jantung. Pasal apa? Darah tinggi. Saya pernah bertanya dengan isteri saya. Saya kata mak kita, pak kita ni ada. Dia mati pasal darah tinggi. Pecah selalu darah kita. Itu saja sembang lah. Kita kata sebab apa mak mati? Pecah saluran darah kat kepala. Saya tanya dengan isteri saya, pernah tak ada anak-anak ni dia fikir, dia berfikir pasal apa boleh pecah saluran darah dia tadi, boleh tinggi sampai 200 lebih. Arwah mak kita tu fikir apa? Dia fikir anak dia tak balik ke? Dia fikir pasal anak dia bergaduh nak jaga dia. Dia fikir pasal apa? Yang boleh pecah ni. Cerita mati tu cerita mati. Cerita pecah saluran kepala ni tu cerita pecah. Pernah tak anak-anak duk fikir pasal apa saluran darah kepala mak ni boleh pecah? Saluran darah kepala ayah ni boleh pecah. Dia fikir apa? Kalaulah dia fikir tentang anak-anak dia dan menjadikan hati dia kecil sehingga dia mati, makna anak ni tuan-tuan, anak yang derhaka dan tak boleh cium bau syurga. Ini nak apa? Ini bukan cerita mati pasal apa mati. Mati pasal apa? Pasal darah tinggi ustaz. Mak saya mati darah tinggi ustaz. Pecah saluran dia. Tak ada, doktor kata tak boleh sama-sama. Ke satu-satu orang tu saja-saja boleh pergi pecah saluran darah? Tak ada. Tentu ada sebab. Pernah tak kita fikir sebab apa mak aku boleh sampai tahap tu? Ke masa dia sakit tu 3 bulan kita tak pergi tengok, dia duk fikir kita. Pasal apa abang tak balik? Pasal apa adik tak balik? Aku dah jadi kain buruk ni, dia lempak macam tu. Masa aku boleh bergerak, boleh berjalan, dia suruh jaga cucu. Masa aku boleh berjalan elok, boleh apa, dia main-main ambil, suruh jaga cucu dia. Lah aku tak boleh, aku tak larat, dia lempak macam tu lah. Inilah akibatnya bila jadi orang tua yang tak ada tenaga. Dia duduk fikir siang malam pagi petang, siang malam pagi petang, siang malam pagi petang. Darah dia naik 200 lebih, 260, pecah mati. Maka kecil hati dia bawa dalam liang. Dan kita pun tak tahu dia kecil hati. Kita duk rasa kita anak yang salah. Maka Nabi kata, anak yang derhaka, dia tak boleh cium bau syurga. Yang saya nak kata apa, tuan-tuan? Kita jangan duk rasa hebat dulu sebelum Allah uji kita. Yang ni terjadi pada iblis. Dia duk rasa dia hebat, sebab dia duk dalam syurga, kawan dengan malaikat, ibadat sampai 1000 tahun. Tapi bila masa dia gagal, bila Allah ciptakan Nabi Adam, masa tu dia tak berhati. Dia ingat hebat lah. Ketika mai ujian Allah Ta'ala, dia gagal. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita jangan duk rasa kita hebat lagi. Sebab banyak lagi ujian yang kita kena tempuh. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, hidup mati ni adalah ujian, kata Allah. Hidup ni ujian, mati pun ujian. Dalam hidup ni ada ujian. Ujian iman, ujian Islam.
Semua ada ujian. Ujian tentang akidah kita. Saya cakap tentang macam ni. Kita belajar sifat 20. Kita belajar sifat 20. Tapi kita tak pernah rasa Allah Maha Besar. Kita kalau duduk dengan orang besar-besar, rasa yang ni orang besar kan? Yang ni orang kaya Ustaz. Yang ni orang kaya kawasan ni Ustaz. Yang ni orang besar Ustaz. Saya nak tanya, bila kita pernah rasa yang Allah ni Maha Kaya? Kita belajar sifat 20, Allah bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftiqar. Bila kita rasa Allah Maha Kaya. Tapi kalau orang kaya, kita rasa yang ni orang kaya, kena jaga-jaga kat dia. Ni jaga-jaga. Kali kalau kita nak minta apa-apa sumbangan senang, jaga dia. Kursi dia lain. Ayam kita, ayam goleh rempah kita, hancur nonton. Ayam dia elok kan. Kita yang tak kaya, hak miskin ni, kita boleh hancur-hancur yang boleh tulang-tulang. Boleh lerai daging ayam ni, lerai tulang tu lerai. Hak dia ni sebab dia kaya. Ayam dia elok. Dia elok seketui kat dia. Dia kena lain sikit. Nah, pasal apa? Sebab kita rasa dia kaya. Kita belajar ilmu tauhid, Allah Maha Kaya. Bila masa kita rasa Tuhan kaya. Allah ajak kita tiap-tiap waktu. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang Maha Besar. Hal lain semua tidak boleh menyamai Engkau. Serupa tak boleh, banding pun tak boleh, macam pun tak boleh, serupa tak boleh, macam pun tak boleh. Kan? Tapi nak tanya, bila kita rasa Allah Maha Besar? Kalau orang besar mai tempat kita, kita buat apa? Baik. Kenapa kita buat macam tu? Syaitan ni, dia percaya dah. Dia ubah hidup kita. Dia berjaya dah, dia tarbiyah diri kita. Dia berjaya dah tuan-tuan. Tapi kita tak perasan yang dia berjaya, dia tukar cara hidup kita, cara pegang kita, cara rumah tangga kita, cara rumah tangga kita, cara keluarga kita. Dia berjaya tuan-tuan. Saya nak tanya dengan kita ni, saya mai ni atas dasar kawan-kawan dan tuan-tuan. Jangan bukan mai atas dasar ustaz tau. Sebab saya ustaz tu, ramai ustaz-ustaz kita ni saya tengok, saya pun seriau. Ya, saya pun seriau tuan-tuan. Saya nak tanya, Allah mau dekat anak-anak kita ni, dekat kita, dekat anak-anak kita ni, 5A saja. 5A. Apa 5A Ustaz? Sembahyang 5 waktu. Tu 5A. Nah, Nabi kata 3 benda. Perkara yang Allah sayang kat seorang hamba. Pertama, dia semayang pada waktu dia. Kedua, dia buat baik dengan mak dia. Yang ketiga, iaitu dia buat baik, orang tak tahu. Dia sembunyikan kebaikan dia. Ini amalan yang Allah sayang.
Nah, bila masa kita bangga, kita teriak, kita riau, anak kita boleh dapat 5A. Bila tuan-tuan? Tuan-tuan peluk anak tuan-tuan, peluk anak jantan, peluk anak perempuan, peluk. Riak. Ayah bangga kan sebab hang boleh jaga 5A. Hang semayang awal waktu pula 5A plus. Tapi anak kita boleh SPM 12A. Riak tuan-tuan. Riak. Gembiranya, ya Allah. Peluk anak kita. Mak sampai riak tuan-tuan. Syukur anak mak ni tadi boleh 12A, Masya Allah, A+. Tapi hak 5A yang Allah mahu ni kita tak berjaya. Anak kita semayang akhir-akhir waktu tak buat ta'ati lah. Tuan-tuan, siapa yang boleh selesaikan masalah solatnya, Allah selesaikan masalah kehidupan dia. Siapa yang tak boleh menyelesaikan masalah solatnya, maka tidak akan selesai masalah hidup dia. Tak boleh selesai. Buatlah kok mana sekalipun takkan boleh selesai kerana kita tidak menyelesaikan masalah solat kita. Sampai Nabi kata, as-salatu imaduddin faman aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadal madin. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa dia 4 anggota yang ada pada tubuh anak Adam yang menjadi tempat bagi syaitan ini supaya kita ni sesat? Pertama, kata ulama, mata. Mata ni, saya tanya tuan-tuan, dan saya tanya diri saya, kita ada 2 biji mata ni, kita buat apa? Saya dah tanya. Lama mana kita tak tengok Quran? Tanya. Mata ni, jangan jawab, tak kira orang tahu. Saya umur 55, tuan-tuan ada umur yang 40, 50, 60, 70. Tengok mata ni, pegang mata ni. Mata ni selama 55 tahun aku banyak guna untuk agama, untuk amal soleh atau untuk benda jahat. Aku tengok lah. Aku tengok lah. Allah ni nak sayang kat kita. Tiap-tiap kali ambil semayang, suruh basuh muka. Sebab apa? Sebab mata ni paling banyak buat jahat, kata ulama. Paling banyak buat jahat, mata. Sayangnya, mata yang banyak buat jahat ni, dia tak mau riak, tak mau teriak dengan Allah tiap-tiap malam. Sebab itu Nabi kata, la tattabi'un nazratan nazrah fa innama lakal ula wa laysa lakal akhirah. Nabi kata, mata ni jangan nak pandang 2 kali. Pandang sekali kali. Pandang 2 kali, dia akan jadi jahat. Kita berdengki dengan orang sebab apa? Mata. Kita ada khianat dengan orang sebab apa? Mata. Mata ni, besok Allah kata, kalau sampai tak nampak akhirat, kat sana dia pun buta. Allah butakan mata. Masa dalam dunia kita elok, celak, tapi di akhirat besok kita buta. Pasal apa? Pasal mata ni tak nampak kepada akhirat. Tak nampak, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa yang duk jadi lah ni.
Ini semua petanda akhir zaman. Tapi kita tak nampak. Kita duk balik lagi, kita duk leka lagi, kita duk buat tak tahu lagi, kita tak perbaiki diri kita, kita tak nak ubah diri kita. Sampailah satu masa orang bawa kita pilih yang lain. Tuan-tuan, perasan tak badan kita tak kuat? Saat-saat demam, tak macam dulu. Tak macam dulu. Kita koi lemah. Tak boleh kena hujan sikit, demam. Lah hospital penuh orang tak. Pergi hospital tunggu katil sejam. Badan kita koi tak larat. Tak larat. Koi tak larat. Pasal apa koi tak larat? Nabi kata dalam satu hadis, umat aku akhir zaman, umur dia pendek, badan dia lemah. Badan lemah tu, apa dia tuan-tuan? Dia malas nak buat ibadat. Dia nak senang saja. Benda tu nak senang saja. Senang saja. Dia tak mau susah. Dengan ibadat ni, dia tak mau susah. Dia tak mau nak bersusah-susah dengan ibadat. Tak mau. Mau senang saja. Dan itulah. Jadi tempat lorong syaitan ni atas anak Adam, mata. Tu mata ni tuan-tuan kena jaga. Sebab itu sampai dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Pasal apa mata kita ni tak boleh nak menangis. Jumudul ain, Nabi kata. Jumudul ain ni, Nabi kata sebab apa? Sebab hati kita ni keras. Pasal apa hati keras? Nabi kata apa? Qasratu dhunub, dosa banyak. Tapi kita tak perasan kita dosa banyak. Ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, siapa orang yang betul, siapa orang salah? Maka Siti Aisyah kata, orang tak pernah rasa salah, itu salah. Orang yang rasa bersalah, yang itulah orang yang benar dan orang yang betul, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya nak tanya dari saya, tak tanya dari tuan-tuan. Bila kita rasa kita salah? Hari apa? Hari apa kita rasa kita salah? Sebab apa? Sebab akan sampai satu masa kita rasa kita salah. Bila masa itu? Kita baca ni sejadah ni. Sejadah ni, kalau nak suruh kita rukuk, sujud tuan-tuan, ada surah paling pendek sini. Apa dia? Siapa ingat? Ha? Iqra. Surah Iqra. Iqra, baca Iqra. Wasjud waqtarib. Sujud tu. Siapa tak nak warid surah Iqra ni? Mai warid bagi jemaah sejadah. Pernah tengok tak apa isi surah sejadah ni? Tiap-tiap minggu Allah ajar kita. Ayat atas Allah cerita tentang diri dia. Siapa Tuhan? Siapa Allah Ta'ala? Tiap-tiap minggu ni. Lepas Allah cerita pasal diri dia, Allah cerita pasal kita. Hang tu siapa? Hang tu siapa? Allah bagi tahu kita tiap-tiap minggu kena sedar diri. Hang tu siapa? Siapa yang cipta hang? Siapa yang bagi hang hidup? Kita duk ingat, kita mau hidup, kita boleh hidup. Dah. Yang mau kita hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak mau kita. Tak apa. Budak kecil ni Nabi suka. Dia nak naik atas, dia nak ni biar dia. Biar dia.
Dia kata. Dia dosa tak ada. Kita dosa berlambak. Baru 3 hari lepas kita mengumpat orang. Dia dosa tak ada. Tak ada dosa langsung. Kita rasa kita boleh masuk syurga. Yang betul boleh masuk syurga dia. Terus masuk. Kita belum tentu lagi. Dosa ngemak, dosa nampak, dosa masa raja, muhung banyak, MC beli. Ini gelap ni macam biasa buat. Tak nak abang, kalau beli ni muhung ke tak? Kita kalih pun dalam dunia. Dalam dunia kalih, senang beli kalih kan? Hukum tetap hukum. Hukum tetap hukum. Sampai Nabi kata, bukan daripada umatku orang yang bohong. Saya nak abang, kita ni tak percaya lagi. Kita boleh semayang, kita boleh puasa sunat, kita boleh baca Quran, tapi kita tak boleh tinggal bohong. Nampak tak? Macam mana yang kita boleh kata kita ni hebat? Sampai Nabi kata, bukan daripada umat aku, Nabi kata, daripada golongan aku, Nabi kata, orang yang masih bohong. Dan Nabi habaq dengan kita satu perkhabaran yang jadi kita takut. Apa dia? Nabi kata, 3 tanda orang munafik. Hadis tu saya tahu, tuan-tuan tahu. Saya tak habaq ni pun tuan-tuan tahu. Salah satu tanda Nabi kata, dia kalau cakap ni tak lepas muhung. Asal bukan mulut je, muhung. Pak Nur suka pastikan. Tuan-tuan, nak abang hantar apa? Nak abang kata, kita boleh semayang, bohong bini tak boleh. Kita bohong isteri tak? Bang, pergi mana abang? Ada. Dia nak main bohong tu. Perasan tak? Yang suruh bohong ni siapa? Syaitan lah. Kita tak perasan. Yang tu daripada syaitan. Kita tak perasan, kita hebat lah. Itu dosa kerja yang saya tu cakap dari tu. Roti 6 jam, tulis. Biasa tulis. Tak apa. Tak boleh angkit lah. Roti 4 jam, balas tulis 6 jam. 2 jam lagi, dia kira lah. Muhung lah tuan-tuan. Dia kira muhung betul. Macam mana nak cerita? Berapa tahun yang kita buat tu, pernah tak kita menangis atas sebab dosa yang kita buat? Nah, baik. Lebih. Yang kedua, 8.52. Sikit lagi saya berhenti. Yang kedua, tempat bagi syaitan ni tadi adalah hati anak Adam. Dia bisik ke hati kita. Dia pegang hati kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam kitab Minhajul Abidin, kita mengaji kitab Minhajul Abidin, bisikan ni ada 4. Pertama, bisikan untuk berbuat kebaikan. Yang ni nama dia taufik, hidayat dan taufik. Dia ada tanda. Tanda dia apa tuan-tuan? Tanda dia, kata ulama dalam kitab Minhajul Abidin, tanda dia kuat. Kita bangun tengah malam, terus puasa macam segar, rasa kuat nak semayang tahajud, ambil yang semayang, terus semayang. Yang ni nama daripada Allah, hidayah dan taufik.
Yang kedua, bisikan daripada malaikat mulhim. Tanda dia apa? Dia bolak-balik. Saat dia rasa nak buat, saat dia tak mau buat. Macam suruh kita, saya uji suruh tuan-tuan. Dulu depan tu saja lah, boleh buat tepi ni, boleh buat belakang ni. Ya. Kira tuan-tuan ahli surau ni, kira boleh saya kata ahli syurga lah. Tuan-tuan, orang yang boleh jaga rumah Allah ni, orang boleh makmurkan rumah Allah ni, Allah sebut dalam Quran tanda orang beriman. Kita boleh jaga rumah Allah. Ya. Saya tengok ukhuwah tuan-tuan. Daripada mula saya main 2018 sampai dah tak berubah tengok. Nampak tuan-tuan memang orang bagus lah, orang baik-baik lah. Apabila kebaikan itu main bisikan daripada malaikat, tanda dia kita berbolak-balik. Saat nak buat, saat tak mau buat, saat rasa macam surau buat main tabung. Saya okey je, tak ada apa. Sebab saya cucu ramai, 17 lah Pak Ngah. Pak Ngah cucu apa? Saya 17 lah cucu. 17 lah cucu. Baik. Ni biasa macam ni. Ketika kita main bisikan, dapat bisikan dari malaikat, dia main berbolak-balik. Macam apa kata surau, apa jalan tabung contoh. Jalan tabung, tak jalan tabung ah, surau. Jalan ah. Jalan, dah jalan ah. Tak nampak pun. Jalan. Lalu bagi lama sikit, yang ada kamera ni. Bagi lalu lama sikit bagi tu. Bila lalu tabung kat kita. Pada masa tu kita teragak-agak. Nak buh kan? Dah. Nak buh kan? Dah buat pejam mata, meratip. Ada awak main tabung kat depan, pejam mata. Cerdik tu, setan ni dia cukup cerdik. Pejam mata. Pejam mata, meratip kan? Orang dia ingat tak nampak. Rupanya pada ketika itu dia mau lepaskan kita daripada peluang untuk berbuat baik kepada Allah. Orang kalau mati kita dengar kematian, kita dengar orang aksiden, kita dengar orang rumah terbakar, kita cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna dia apa? Dari Allah mai kepada Allah kembali. Agak-agak getah kita ni daripada mana mai. Saya jawab dari Allah, tuan-tuan pun akan jawab, getah yang ada kat aku ni Allah bagi. Pasal apa kita tak boleh pulangkan ke dia balik? Mau tak mau, sampai masa kita akan pulang ke dia. Bila kita mati, Nabi kata, masa mati 3 ikut pi kubur, tapi 2 balik. Hak ikut sungguh 1 lah. Apa dia? Hak 3 ikut orang getah amal soleh. Hak yang balik apa dia? Orang dengan getah balik. Pasal apa? Pasal itu bukan hang punya. Bila bukan hang punya, hang kena tinggal. Yang hang punya saja hang boleh bawa sekali. Apa dia? Amal soleh. Mai tabung apa yang kita dah pulangkan balik kepada Allah, yang tu ikut kita dalam liang lahat. Baik. Ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Umur ni siapa bagi? Pulang balik ke dia.
Harta ni siapa bagi? Pulang balik kat dia. Sihat ni siapa bagi? Pulang balik kat dia. Pandai ni siapa bagi? Pulang balik kat dia. Macam mana pandai nak pulang balik kat dia? Maka dengan pandai ni kita jadi orang baik. Dengan pandai ni tadi kita hampir kepada Allah. Dengan pandai ni tadi kita jadi takut kepada Allah. Dengan pandai ni tadi kita sedar bahawa dunia ni bukan tempat aku besok akhirat. Ketiga, bisikan yang datang daripada syaitan dia ada dua. Satu, syaitan suruh kita buat jahat. Yang ni kita tahu dari syaitan. Kedua, syaitan suruh kita buat baik. Ada? Dia kata buat baik orang ramai. Sebab ada dalam Al-Quran, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma. Syaitan memang suruh buat baik. Tapi kata ulama, nak tahu yang tu daripada syaitan, tengok pengakhiran amalan itu. Jika pengakhiran amalan itu kejahatan, maka ia daripada syaitan. Bila tak ada orang, bila ada orang, duk buat ni, orang duk tengok hang ni. Syaitan main bisik kata dia. Main bisik kata dia. Nizam, sembahyang sunat, isyak lagi. Tak sembahyang, orang kata apa? Nama tak? Saya ada puluh sembahyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak? Ini syaitan. Baik tuan-tuan. Dan yang keempat, iaitu bisikan daripada nafsu dalam perkara kejahatan. Yang ini semua orang tahu. Baik, yang ketiga. 9. Saya singkatkan tuan-tuan. Yang ketiga, 2018, 19, 20, 24, 6 tahun. Lepas ni 6 tahun pula kita jumpa. Ya. Baik. Yang ketiganya, dia mai ikut mana? Dia mai ikut lidah kita. Kata ulama, sehingga Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad, la yastaqimu iman 'abdin hatta yastaqimu qalbahu wa la yastaqimu qalbahu hatta yastaqimu lisan. Nabi kata apa? Tidak istiqamah, tak tetap iman seseorang hamba sehingga istiqamah hati dia, dan tidak istiqamah hatinya sehingga istiqamah lisan dia. Lidah ni satu benda yang susah nak jaga. Susah jaga. Kita boleh semayang, kita boleh puasa, kita boleh buat amal soleh, tapi kita tak berjaya untuk jaga lidah. Sampai Nabi kata, siapa yang boleh jaga dua lubang pada tubuhnya, aku penjamin dia untuk masuk syurga. Lubang apa? Lubang mulut dengan lubang kemaluan. Lidah ni susah. Sampai Nabi pegang, jaga ni, jaga ni, jaga ni, Nabi kita. Sebab dosa lidah ni lah yang mengakibatkan amalan kita habis. Dosa lidah ni lah yang mengakibatkan kita lama untuk masuk dalam neraka Allah. Jaga. Baik tuan-tuan. Penutup. Ya. Pak tadi abang dengan saya main malam ni saat surau dia buat makan. Nanti saya tak boleh lama. Betul tak ada makan? Betul. Jadi kalau lama perut ni dia bekas sidah lah. Baik. Pengakhiran. Ya. Jaga lidah tuan-tuan. Jaga lidah kita.
Sebab itu Nabi kata orang beriman ni dia falyakul khairan aw liyasmut. Kalau boleh kita berhentilah sembang haiwan. Cukup lah. Ustaz kalau tak sembang haiwan, nak sembang hai je. Oh, main persoalan tu. Dia mau kata orang. Ustaz kalau tak sembang haiwan, kami nak sembang hai je apa? Sembang hai diri. Duk suami isteri tanya, aku ni suami yang baik tak? Tanya dengan bini. Abang tak tahu nak kata. Tak boleh keluar dari syurga, tak boleh masuk syurga lagi, masuk neraka dulu. Sebab Nabi kata apa? Kalau orang nak tahu orang ni orang soleh, satu, tanya ahli kita, isteri, anak. Dua, Nabi kata apa? Tanya jiran kita. Balik ni buat apa? Tahu. Balik ni sebelum tidur tanya bini dah. Sayang, abang ni agak-agak macam mana? Dia pun duduk sengak lama. Esok boleh tak? Esok. Bagi tahu esok boleh tak? Bermakna kita ni bukan orang saleh. Maka peluang masuk neraka tu ada ni. Tanya kat isteri, tak lepas. Jumpa anak-anak. Abang, ayah ni macam mana? Abang cakap saya. Dia baru nak cakap, kita jegik mata. Baik. Kita jegik mata. Baik. Dalam hati dia kata, pak aku ni kedekut piang. Dan saya berkira sampai lah, ungkit sampai lah. Ungkit itu, ungkit ini. Pak aku ni bukan pak yang baik. Ahli neraka. Masih lagi neraka. Tapi kalau kita tanya isteri kita, sayang, abang jawablah. Abang lah suami yang terbaik dalam hidup saya. Sikit-sikit tu tak apa, berjaman tak dia kata. Maknanya, chances kita untuk masuk syurga ni, loh. Kita tanya ke anak kita kata, ayah orang baik. Tak ada galang ganti dah. Kami sebagai anak, besok kalau ayah tak ada. Tanya ke anak-anak kita, mereka akan kata orang begitu. Bermakna, peluang kita untuk masuk syurga, besar. Selesai ke isteri, selesai ke anak, kita tanya jiran sebelah. Esok petang, Sabtu cuti, jiran ada. Tanya, Assalamualaikum, salam. Tanya, kita jiran lama. Agak-agak saya ni jiran baik ke? Dia kata, tui kat kita. Bangku. Dia kata, dekat pokok kari pun berkira. Parking pun bergaduh. Jiran baik apa? Hak kita bergaduh tu bukan tanah kita. Hak kita bergaduh tu reserve jalan. Kita beli dengan jalan-jalan sekali ke? Hak dalam pagar. Tak tajam. Tak, saya jadi pelik. Orang bergaduh pasal parking. Padahal tu bukan tanah kita. Yang tu reserve jalan. Yang kita beli hak daripada pagar sampai dalam saja. Kita pun tanam pokok pelam depan pagar, betul tak? Kita tanam pokok pelam. Sini panggil pelam kampung. Takut tak faham lagi. Saya balik lagi. Ini tanam pokok pelam. Pokok tahu lah. Kita tanam pokok depan pagar. Mana tanah tu bukan tanah kita. Tanah reserve. Elok kita buah baca, kita jaga, berbuah elok. Orang mai ambil buah tu, kita boleh marah. Saja tanya. Boleh tak? Pokok ni saya punya.
Dari mula taman ini dibuka, saya beli benih, saya tanam, saya bawa pajak. Siapa ambil? Haram. Boleh tak? Pergi buka geran balik tengok. Betul? Kalaulah kita ni orang beriman, kita ni orang baik, Nabi kata sebelum mati, buat amal jariah sekurang-kurangnya sebatang pohon taman. Kita tanam, kita buah baja, dia berbuah elok, orang taman yang ambil makan, jadi amal soleh. Masalah. Apa salah dia? Kita semayang sunat tak mau, semayang tahajud tak boleh jaga, umur 50 dah. Semayang witir tak boleh istiqamah. Nak mati dah ni. Kerja mana 18? Semayang witir tak boleh lagi. Tu dia. Tiba-tiba kita bergaduh pasal pokok pelang yang kita tanam depan pagar kita, tanah reserve jalan. Maka menjadi putusnya silaturahim di antara masyarakat. Maka kita tak sedar, orang yang memutuskan silaturahim, dia terputus daripada rahmat Allah. Baik. Kenapa? Pada ni jangan bergaduh pasal pokok pelang lagi. Penat saya main tuan-tuan, 3 kali dah bergaduh lagi. Pokok serai. Kadang nak gelap apa dah? Kita tanam. Kita pergi tanam serai kat tanah orang. Betul? Orang nak ambil kita tak bagi pula. Ni pokok saya. Baik. Allah. Yang terakhir, apa kata ulama? Tempat ataupun lorong ataupun pintu syaitan pada anak Adam, iaitu pada 2 kaki dia. Besok kalau Allah tanya, kaki kita ni pergi ke mana? Tak boleh jawab. Sebab apa kata Nabi, tidak akan bergeser 2 kaki anak Adam selepas ditanya. Selesai 4 benda. Satu, selesai tanya pasal ilmu. Tahu banyak, buat apa? 2, tanya pasal harta kita. Dari mana hang dapat, di mana hang belanjakan. Ketiga, ditanya pasal sihat. Masa hang sihat dulu hang buat apa? Guna kat tempat apa. Yang keempat, iaitu umur kita. Aku bagi hang umur 50 tahun hang buat apa? 60 tahun buat apa? 70 tahun buat apa? Maka ditanya. Selesai pertanyaan 4 perkara tu, barulah kita boleh bergerak daripada padang mahsyar. Tak selesai, selagi itu kita akan sangkut besok di padang mahsyar. Baik tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini yang saya boleh kongsikan dengan jamaah. Tak boleh kongsi banyak-banyak sebab tak tahu apa nak cakap dengan tuan-tuan pun, saya pun tak pernah tahu. Sebab bukan orang pandai, bukan orang alim. Mana yang saya boleh sampaikan, yang tu saja. Jadi sebelum saya tutup, saya dengan surau tuan-tuan ni banyak kali saya ulang main. Kali ni kali ketiga. Jadi malam ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan buat bukan saya bukan nak buat kutipan. Kita berhenti lama, ingat kita nak buat kutipan. Dah, saya tak buat kutipan. Pertama, saya nak jemput tuan-tuan kenduri kahwin anak saya yang ke-6. 21 hari bulan 9. Yang mai ada ni saya jemput. Di mana? Di Selangor. Itu saya jemput. Kalau di Penang, saya tak jemput lah. Di Selangor, 21 hari bulan 9. Di mana? Tuan-tuan dalam WIS lah. Tuan-tuan buka situ, Madrasah Raudatul Ulum, Kampung Hulu Rening, Batang Kali, Negeri Selangor. Tuan-tuan WIS itu, Madrasah Raudatul Ulum. Ulum, Kampung Hulu Rening, Batang Kali, Hulu Selangor. Tarikh dia bila? 21 hari bulan 9. Saya mau jemput semua masjid yang saya pergi. Dah sebulan dah saya jemput.
Saya jemput semua masjid saya pergi saya jemput semua. Sampai orang tanya saya, Ustaz jemput ramai-ramai orang ni buat kenduri besar. Dah, saya masak nasi putih, ikan masin dengan telur mata. Sedap kan? Orang main bukan nak makan kan? Jadi goreng telur mata, ikan masin, ikan belanok pun sedap. Buat pandai-pandai, makan kan? Dan nasi putih ada pula toyu, Allah sedap. Jadi nyambut mai tu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tolong doakan kami sekeluarga boleh jadi orang baik, hidup yang dalam keadaan seperti mana hidupnya orang solat, dan mati dalam keadaan seperti mana matinya orang solat. Yang ketiga, saya minta tuan-tuan tolong doa. Saya tengah buat madrasah satu lagi di Kuala Terengganu. Saya pun tak tahu pasal apa saya buat lagi satu madrasah. Walhal saya dah ada 2 madrasah. Saya tak boleh nak jawab persoalan tu tak boleh nak jawab. Jadi cumanya saya minta tuan-tuan doakan madrasah kita tu dalam pembinaan lagi. Dan surau telah siap dengan nilai lebih kurang dalam 1.7 juta. Siaplah. Sekarang ni kita duk pasang aircon pun dah ada. Kemarin sahabat-sahabat yang di Kuala Terengganu ada mesej saya, alhamdulillah dia kata, Ustaz dah 5 biji lah, kita dah pakai semua. 8 biji, 5 biji dah ada dah. InsyaAllah dia kata tak lama penuh lah 8 biji tu. Dia lebih kurang 14,000 square feet. Surau tu saya buat surau tu tinggi tu tuan. Ada sebelah kaki nak tangga ni. Jadi tinggi lah sistem kita buat surau jenis orang dulu tapi batu. Alhamdulillah, insya-Allah dalam sekarang ni tolong doa bagi. Tolong doa. Mudah-mudahan Allah permudahkan untuk kami siapkan asrama. Lebih 2 kali lebih besar lagi daripada surau tu. Satu blok tu dia 2 blok asrama tapi besar lagi. Saya pun tak pasti berapa belas ribu square feet kaki persegi. Yang tu pun saya buat tinggi juga, daripada bawah ke atas tu, daripada tinggi ceiling tuan-tuan ni lah. Dia kurang dalam 15 ke 14 kaki pun saya buat tinggi. Jadi saya siapkan yang atas, yang bawah ni lapang dah semua. Tuan-tuan tolong doakan. Tuan-tuan pun maklum yang saya lakukan semua ni untuk buat amal soleh. Saya tak wajib apa-apa pun. Yuran apa semua tak wajib, cuma saya nak tolong orang. Dan ini yang saya buat puluhan tahun, belasan tahun, bukan belasan lah, puluhan tahun. Sekolah yang kita ada ni pun umur 42. Satu lagi pun umur dah 25 kah, 25 kah, 27. Tak ingat lah. Jadi mudah-mudahan bila siap madrasah kita di Kuala Terengganu ni, kami dapat bantu ramai orang lagi untuk jadi orang baik. Sekolah saya tak bagus. Itu kalau orang tanya saya, Ustaz, nak mai hantar sekolah Ustaz boleh tak? Dia kata, pergi cari sekolah lain dulu. Sekolah saya tak elok. Tak elok. Sekolah saya tak elok. Mengaji tak banyak. Baca Quran pun tak banyak. Pada pagi sampai tengah hari baca Quran. Pelohok tak buat apa. Biasa main. Malam baca kitab. Yang tu aja. Cuma duk meratib saja banyak. Cuma kalau nak jadi baik, nak sama-sama dengan saya, nak bina diri, bina akhlak semampu mungkin. Saya tak menjanjikan anak tuan-tuan baik dah. Sebab yang menjadikan baik atau tak baik bukan saya. Yang menjadikan baik atau tidak baik itu Allah. Sama juga kita mengaji. Hak kita kulun mengaji, jadikan kita faham, pandai, tak pandai, bukan guru. Yang bagi kita faham, bagi kita pandai, Allah Ta'ala. Dia yang mau.
Kita jadi pandai, kita jadi baik, kita jadi alim, bukan guru itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan umur kami umur yang barakah. Jadikan keluarga kami keluarga yang barakah. Jadikan hidup kami hidup yang barakah. Jadikan rezeki kami rezeki yang barakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong selamatkan iman kami, Islam kami. Iman dan Islam isteri kami. Iman dan Islam anak-anak kami. Iman dan Islam cucu kami dan keturunan kami. Ya Allah, tolong selamatkan kami daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Tolong kami, bantu kami. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jangan engkau berpaling daripada kami, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.